Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya melukan Tuan Pengurusi Surau Al-Hidayah Bandar Sarjana Putra Jenjarum, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, Dif-Dif kehormat, YB-YB, Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Belum? Patut tengok macam lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, hari ini program kita melancong ataupun kita kata package pergi syurga balik hari, tuan-tuan. Kita duduk di taman-taman syurga Allah malam ini, yang mana kita akan balik semulalah ke rumah. Ya, ini namanya package. Macam kawan-kawan kita dari China ni, ada yang package pergi Beijing, ada yang pergi Korea, pergi Jepun. Kita pergi mana? Kita pergi syurga balik hari, nampak tak? Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, barang siapa yang duduk di taman-taman syurga Allah, ketahuilah dengan berita gembira bahawa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Siapa kat sini tak buat dosa? Betul tak? Kita mungkin lupa. Pagi tadi misalnya kita ngopi, kita medang, kita pernah membawang kawan kita. Tapi bila malam kita lupa. Tu baru hari ni punya topik. Belum yang dinamakan semalam, minggu lepas, tahun lepas, yang bila-bila lagi tahun-tahun sudah. Ya, nak bagi tahu berlonggok-longgoknya dosa kita ini, yang perlu adanya yang dinamakan ya cara-cara atau kaedah atau jalan untuk kita meminta ampun kepada Allah. Di antara jalan untuk menggugurkan dosa kita apa dia? Dengan kita hadir majlis-majlis ilmu. Ya, banyak lagi lah nak cerita macam mana nak gugurkan dosa dengan jalan istighfar dan sebagainya. Dan tapi antaranya juga adalah apa dia? Dengan duduk di taman-taman syurga Allah, iaitu majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur dan beruntung kerana Allah sudi pilih kita. Kerana kata orang muda ni, ya, bukan kaleng-kaleng dia. Bukan biasa-biasa ni. Ya, kerana apa dia? Kerana hadirin sekalian, orang yang mana dia memilih untuk jalan yang sedikit, dia lah orang yang hebat. Kalau tengok mall-mall, ramai ke sikit? Ramai kan? Jadi hadirin sekalian, kalau kita tengok surau yang datang kuliah, tak seramai macam mall-mall misalnya. Ya, tak seramai tempat hiburan-hiburan misalnya. Jadi, beruntunglah orang yang memilih jalan yang sedikit, bukan jalan yang ramai. Kerana yang sedikit ni, ya, adalah apa dia? Mungkin tak famous, tak glamour misalnya. Siapa je yang datang pun bukan YB Tan Sri contohnya kan. Tapi mudah-mudahan kita famous di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ada di antara kita yang misalnya dia kerja dia apa dia? Kerja dia pergi kedai kopi, ya, malam ni kedai kopi ni. Besok kedai kopi ni. Ya, medang kita kata kan. Makan sana, cari apa dia? Cari member. Ya, ramai kawan kenal dia. Sebut je nama contoh kan. Bukan dekat sinilah, tempat lain. Sebut je Haji Dolah, Haji Dolah. Semua kenal Haji Dolah. Siapa tak kenal Haji Dolah contoh? Ya, handsome, bergaya, segak, jutawan, hartawan, dermawan. Ya, kita ramai orang kenal contoh. Kalau tak sekampung pun, sekurang-kurangnya kawan-kawan sekelas kita ada kenal kita. Tapi sangkaan-sangkaan orang terhadap kita tu betul ke tak betul? Belum tentu betul tak? Orang sangka kita baik, tapi kita tahu siapa diri kita. Nak beritahu apa dia? Kita bimbang. Kat dunia ni ramai kenal kita, tapi besok di akhirat tak ada siapa-siapa pun yang nak temankan kita. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita beruntung Allah pilih kita. Mungkin ada dia cuti sekolah ni kan, YB Tan Sri tak jemput untuk kenduri-kenduri anak dia kahwin misalnya. Jangan sedih. Tapi sedihlah kalau apa dia? Kalau Allah tak jemput dia menghadap
untuk apa dia? Untuk sembahyang berjemaah, datang kuliah-kuliah. Kerana pandangan Allah lebih daripada segala-galanya. Dalam hidup kita kena letakkan bahawa kekaya macam mana kita, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa di pandangan manusia. Orang tak kenal kita, ya, muka kita ni bukan macam YB terpampang di tepi-tepi jalan misalnya, bukan Tan Sri, bukan orang kenamaan, bukan artis-artis, tapi subhanallah, penduduk malaikat, penduduk langit, para malaikat sangat mengenali kita, subhanallah. Hadirin sekalian, bagaimana dengan kita meletakkan diri kita ini di tempat orang-orang soleh, ya, taman-taman syurga Allah seperti ini. Hidup tak lama tuan-tuan. Pejam cilik 20 dah kita. Pejam cilik 40. Pejam cilik 60. Bimbang pejam tak cilik-cilik gitu. Nak begitu perlunya persiapan demi persiapan. Orang yang bijak, siapa orang bijak? Orang bijaklah orang yang mana dia berjaya untuk apa dia? Untuk menghantarkan yang dinamakan hartanya di dunia ini, ya, ke negeri akhirat. Macam mana nak transfer? Bank mana Ustaz? Maybank ke, ya, ataupun public bank? Jadi ada Maybank to you ke Ustaz untuk nak transfer ke akhirat? Ada Maybank to you pun ada. Nak public bank ke, nak Maybank to you dah. Nak Maybank to you lah Ustaz, saya ada Maybank to you. Kamu pergi cari mana-mana mahatafiz yang ada, ya, minta sumbangan, kod-kod lah dia gunakan transfer Maybank to you, transfer. Bukankah kita hantar kita punya harta kita ke negeri akhirat? Hantar ke negeri akhirat. Jangan jadi pelik pula. Boleh rupanya transfer harta kita ke negeri akhirat dengan Maybank to you. Boleh. Guna bank Islam. Boleh. Itu dia. Sebab itu hadirin sekalian, ya, sekarang ni hidup kita ni, kita bukan macam dulu kan. Kalau dulu infak sedekah ni kan, mungkin dengan jalan yang lain. Sekarang ni kan, macam-macam cara, dengan transfer lah, dengan apa dia, QR code lah, ya. Ada setengah masjid dia dah siapkan dekat tabung tu QR code. Siapa nak sumbang, tinggal scan je, tekan je berapa, 1 juta, dah. Jadi AJK tahu-tahu je dalam akaun bank, hamba Allah siapalah bagi 1 juta ni misalnya. Itu dia. Mungkin boleh buat kat sini. Kan? Sebab zaman makin lama makin maju. Ya, hadirin sekalian. Ya, insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita pada muka surat Safhah. Ya, surat berapa? Insya-Allah khamsa wa salasun, ya, 35 pada perenggan yang bawah sekali, ya. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pengajian kita pada hari ini tanbihul ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Ya, di sekalian kita nak sambung berkenaan tentang bab seksa kubur dan dahsyatnya. Ini merupakan peristiwa-peristiwa yang ramai orang, ya, tak nak ambil tahu. Kalau anak-anak kita cerita Doraemon, sukalah dia. Kalau, ya, besar sikit nanti sukalah tengok apa dia.
tengok cakrama, jangan benci cintaku lah, apalah. Ya, yang anak-anak muda sekarang ni suka pula layan anime, layan Korea misalnya. Ya, main TikTok, ya. Jadi hadirin sekalian, ramai orang yang dah mula jauh-jauh dengan Allah Subhanahu taala ni. Ya, sedangkan peristiwa siksaan kubur dan kedahsyatannya ini merupakan satu benda yang pasti setiap di antara kita akan melaluinya. Jadi insya-Allah, ya, pada surat 35 bawah sekali, ya, Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughli, ya, berkata ketika saya duduk, ya, bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata, kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zatis Syahifah, tiba-tiba dia meninggal. Ya, maka kami siapkan segala keperluannya. Dan ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Ya, sebesar lahat ni, sebesar liang lahat lah. Besar tak besar? Besar lah. Jadi sekalian yang biasa dengan liang lahat, tahulah besarnya mana. Jadi sangat besarlah ular tersebut. Ya, maka kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga. Ya, ada ular. Ya, maka kami biarkan dan menggali lain tempat juga, kami dapatkan ular. Maka kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami berbuat terhadap mayat itu? Ya, ada rombongan, ya, haji mengadu kepada Ibnu Abbas bahawa di antara mereka ada yang meninggal dunia. Lalu seperti biasalah, nak diuruskan, lalu digali untuknya liang lahat. Tapi setiap kali gali, ada ular. Gali tempat lain, ada ular juga. Gali tempat lain, ada ular juga. Jadi, guana ni, nak buat macam mana ni? Ya? Kepada Ibnu Abbas ditanyakan. Lalu Ibnu Abbas kata apa dia? Ya? Ibnu Abbas kata, jawab Ibnu Abbas, itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kamu kubur sahaja. Demi Allah, andaikan kamu menggali bumi ini semuanya, nescaya akan kamu dapatkan ular di dalamnya. Kata apa dia? Kata Ibnu Abbas, kamu tanam je lah walaupun ada ular sekalipun. Kenapa dia? Kalau kamu gali satu dunia ni pun, tetap akan ada ular juga. Itu dia kata Ibnu Abbas. Ya? Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu, salah satu kubur yang sudah digali itu. Dan ketika mereka kembali ke kampungnya, mereka pergi kepada keluarganya untuk mengembalikan barang-barangnya. Biasalah, ya, kita hari sekalian kalau ada sahabat kita meninggal, beg bagasi dia tu nak buat macam mana? Pulangkan kepada waris. Jadi ketika tu, biasalah, tanyalah, betul tak? Ya, apa yang berlaku sebenarnya? Ya, lalu sambil bertanya kepada isterinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suami kamu? Ya, jawab isteri, dia biasa menjual gandum dalam karung, jual gandum dalam bekas. Ya, kemudian lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari dan menggantikan tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung seberat apa yang diambilnya. Maknanya dia apa dia? Dia mencuri, dia khianat, dia amanah. Ya, misalnya dia bekerja ke ataupun dia sendiri ke yang menjual, ya, dia ambil gandum sikit, mungkin segenggam ke apa, kemudian digantikan dengan tangkai-tangkai gandum dengan sama berat yang diambil. Ya, menipu, ya. Jadi ini balasan, ya, untuk orang yang nipu. Padahal kita nampak mungkin simple. Ya, ada orang jadi jutawan. Ya, curi apa dia? Curi pensil je. 20 tahun curi pensil. Nampak macam kecil kan? Karena yang kerja-kerja bank misalnya, ambil 1 sen je daripada apa dia 30 juta, ya, rakyat Malaysia. Ataupun kita kata bukan semua 30 juta rakyat Malaysia ni ada deposit dalam bank. Katalah 10 juta je, darab dengan 1 sen. Itu baru 1 hari. Darab dengan setahun. Kerja dah 30 tahun. Jutawan tak jutawan. Ambil 1 sen je. Kalau kita pun mu nak sen, 1 sen. Alah, kita tak pandanglah 1 sen tu dah. Tapi banyaklah cerita dia. Semua tu akan ditanya walaupun 1 sen. Ya, hadirin sekalian. Abu Lais berkata, berita ini menunjukkan bahawa khianah, ya, dia diberi amanah misalnya, ya, oleh majikan dia, ya, untuk packing gandum dan sebagainya, tetapi dia apa dia? Dia pecah amanah. Dia ambil gandum tersebut. Dan khianah itu salah satu sebab siksaan kubur, ya, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan, ya, jangan sampai berkhianat. Itu dia sekalian. Maka kisah ini hadirin sekalian untuk kita ambil pengajaran bersama bahawa hadirin sekalian,
dekat dalam kubur nanti, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tak akan berganjak kaki kita, ya, la tus'alunna yauma izin 'anin na'im. Allah Taala akan tanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mana dapat, ke mana kita belanjakan, ya, semua itu akan ditanya oleh Allah Taala. Jadi dekat akhirat besok kita tak ada ruang untuk kita kembali, untuk kita tebus semula. Ya, misalnya yang banyak sangat kumpul harta, dia tak nak infak dan sedekah, boleh tak nak kembali semula ke dunia? Tak boleh. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya Allah, boleh tak pulangkan kami semula ke dunia? Kejap je dia. Bukan nak lama, ya Allah. Kejap je. Fa asaddaqa, mudah-mudahan kami dapat bersedekah dengan masa yang ada tersebut, dapat infak dan sedekah. Ya, berapa ramai orang yang misalnya simpan harta-harta dia. Ya, wa akum minas salihin, dan aku dapat beramal soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, takkan sesekali Allah Taala akan melambatkan, ya, walaupun satu saat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Taala tahu kalau kita dihidupkan juga ke dunia ni pun, ya, Allah Taala tahu sama je kita perangai kita. Ya, hadirin sekalian, jangan kita minta 10, 100, 1000 tahun pada Allah, tapi cukup dengan kita menghargai setiap saat dan detik yang kita miliki hari ini. Apa program yang kita nak buat untuk improvekan diri kita agar semakin hari bertambah baik. Hadirin sekalian, ada keterangan bahawa bumi ini setiap hari berseru sampai 5 kali. Bumi ni tuan-tuan, ya, kita yang belagak sombong kat dunia ni, ini pesanan untuk kita semua. Bumi ni dia bercakap satu hari 5 kali, khusus untuk manusia, bukan untuk Doraemon, bukan. Ini untuk manusia, tuan-tuan. Ya, apa bumi ini cakap pada kita? Yang pertama, bumi ini kata, wahai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Jangan sombong, maknanya jangan sombong. Apa bukti orang sombong? Orang yang suka menghentakkan kaki dia. Jangan suka menghentakkan kaki kita. Kalau askar tu cerita lain. Ya, setengah orang kan, anak-anak kita bila dia tak dapat sesuatu, dia menangis, dia hentak-hentak kaki dia. Ya, kita pesan, nak, jangan kamu hentak-hentak kaki. Ni dunia ni, ya, dia juga makhluk Tuhan. Jangan hentak-hentak saja hentak. Ya, ini tanda orang yang sombong. Bumi ni cakap pada kita. Ya, kamu ni duduk jalan je dekat atas bahuku. Nanti kamu masuk dalam perut aku, siap ah. Itu dia. Bumi dah bagi tu siap-siap dah. Nak buat apa dalam tu? Masuk saja kita, tuan-tuan. Ya, kita masuk ni, belum lagi sahabat-sahabat, jiran tetangga, ya, anak-anak kita keluar daripada liang lahat untuk letakkan kita. Dah kena dah yang dinamakan himpitan kubur. Bam, kena terus. Ya. Jangan kata apa dia? Jangan kata dah balik dah. Baru masuk ni dah kena dah himpitan kubur. Kalau kena sekali tu, habis tulang rusuk kita bersatu. 2 tulang rusuk kanan kiri menjadi satu. Subhanallah. Apa antara sebab yang menyebabkan kita kena himpitan kubur? Antaranya kita kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, berapa ramai orang yang dia bersangka buruk pada Allah. Allah telah mengaturkan yang terbaik dalam hidup kita. Apa ramai orang yang tidak bahagia dalam hidup. Kenapa dia? Kerana hilangnya rasa syukur dalam hidup. Yang petani misalnya kan, tengah main-main dengan anak sambil bertani, nampak orang yang lalu, ya, sebelah bendang-bendang dia, naik BMW, banyak yang makan dia beluang. Lalu je kan, untungnya lah orang tu duduk dalam aircon, kereta mahal. Kita ni tak mampu beli pun, mampu tengok misalnya. Ya. Jadi orang yang duduk di BMW tu pun duduk perhati je. Ya, setengah orang ada duit tapi tak ada masa. Ada orang ada masa tapi tak ada duit. Ya. Jadi orang yang duduk di BMW pun duduk perhati juga orang yang duduk bendang tu. Allah, hai, seronoknya lah dia, kita duit banyak, pitih banyak, tapi bilalah kita nak tengok anak isteri misalnya. Ya, untung dia orang tu. Ya, boleh depan mata je anak isteri, seronok je, bahagia je begitu. Ya, sebenarnya saya nak tanya siapa yang bahagia? Orang yang naik kereta ke orang yang dekat bendang? Siapa bahagia? Dua-dua tak bahagia. Kenapa dia? Yang duduk bendang inginkan apa yang ada kelebihan pada orang yang naik kereta. Yang naik kereta, dia inginkan apa yang orang yang dekat bendang. Ya, ini sekalian kita kena mensyukuri di atas posisi apa pun yang Allah telah letakkan pada kita. Kerana gagal mensyukur tersebut, mula bersangka buruk pada Allah. Kenapalah aku duduk di BSB ni? Patutnya aku duduk di Putrajaya ni. Mulalah kita bersangka buruk pada Allah. Kalaulah aku lahir kat Putrajaya, mesti dah kaya ni. Kalaulah aku lahir anak-anak raja, anak-anak sultan, mesti dah ada bahagian-bahagian harta pusaka untuk aku yang banyak. Mulalah kita bersangka buruk kepada Allah. Allah, hadirin sekalian, dia telah meletakkan kita semuanya di posisi yang sesuai
mengikut kemampuan kita. Jangan kita fikir patutnya aku ni jadi manajemen bank ke apa, ya. Kita fikir nak kaya, nak senang, kita tak tahu macam mana orang yang uruskan bank pening kepala. Ya, kita hadir sekalian, contohnya makan gaji, kita tak tahu orang yang jadi bos dia nak bagi gaji ke 10,000, ya, yang dinamakan pekerja-pekerja dia. Cukup ujung bulannya, kita duk fikir, oh banyaklah bos tu gaji dia sampai 1 juta contoh sebulan. Dia tak tahu macam mana bos tu fikir pening kepala, tak boleh tidur, nak bagi 10,000, pastikan semua pekerja dia dapat gaji. Itu dia. Hadirin sekalian, nak beritahu, Allah letakkan kita ni di posisi yang terbaik dan perlu kita bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, wahai anak Adam, anda makan berbagai macam di atas punggungku, ya, dan anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Ni peringatan. Bumi duk kata, ya, kamu ni makan macam-macam sini, makan KFC lah, makan McDonald lah, makan itu ni orang moden lah. Itu dia. Makan macam-macam. Selagi boleh makan, kita bedal. Jadi sekalian, tapi akhirnya ulat akan memakan diri kita. Betul tak? Ya, ini peringatan apa dia? Jangan kita sombong dengan segala yang kita miliki dari aspek kesihatan, dari aspek wajah. Ya, jangan kita sombong kerana semua ini akan dimakan oleh ulat. Apa yang nak disombongkan sangat? Ya, kerana putaran waktu itu pasti akan menemukan kita kepada kematian yang menghilangkan semua nikmat yang kita miliki saat ini. Yang ketiga, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku. Kita ni duk seronok tengok maharaja lawak ketawa terbahak-bahak gini. Ya, seronoknya lah kita misalnya tengok maharaja lawak. Ya, dan akan menangis di dalam perutku. Kita ni riang seronok aja kita kan. Dan akhirnya kita akan menangis di dalam, ya, di dalam perutku, dekat dalam tanah lah. Kita akan menangis. Ya, dan ni ramai, ada kawan ramai, kedai kopi ramai. Ya, nanti balik rumah ada anak bini, ada ni ramai. Besok dalam kubur, ya, semua orang berjauh, mayafirul mar'u min akhi, semua orang duk jauh antara satu sama lain. Wa ummihi wa abi, ya, mak ayah tak kenal anak, anak tak kenal mak ayah, ya. Wa sahibatihi wa bani, ya, sesama kawan-kawan ke, ya, adik-beradik ke, ya. Semua kita akan apa dia? Masing-masing apa dia? Ya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, pada hari tersebut semua orang apa akan nak lepaskan diri masing-masing. Isi lalu depan pun buat-buat tak nampak. Ya, tak nak mengaku itu isteri kita. Ya, ketika itu siapa aja yang kenal kita? Rasulullah lah. Kalau kita betul-betul, ya, ikut ajaran Rasulullah. Ya, sebab kita apa dia? Kita akan anta ma'aman ahbabta. Kita akan bersama siapa dengan siapa yang kita sayang dekat akhirat besok. Kalau kita sayang pada Rasulullah, Rasulullah akan bersama dengan kita. Tapi kalau kat dunia ni, anak-anak muda kita, kenal tak Rasulullah? Dah kenal gila kepala. Kenal tak yang dinamakan artis-artis K-pop, jongkong-jongkong? Kenal ya, jongkong. Kenal jongkong-jongkong, kenal dia dah. Saya bedal je. Bukan, saya pun tak kenal, saya bubuh je jongkong. Kan? Hadis-hadis sekalian nak begitu apa dia? Perlunya, ya, kita cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah, akan kita mendapat syafaat di sana. Ya, baik, seterusnya. Yang kelima, hai anak Adam, anda berbuat dosa di atas punggungku, maka, ya, akan terseksa di dalam perutku. Subhanallah. Ya, kita ni hadis sekalian kat dunia ni kita buat dosa tak ingat. Sebab apa dia? Sebab Allah Taala tak uji kita cash. Kalaulah kita ni misalnya kan, ya, buat dosa aja, jeling aja yang dinamakan janda-janda tu kan, berakhir pula pom kena petir terus. Kan? Allahu akbar. Masing-masing pakat tak nak buat dosa, betul tak? Ya. Kita misalnya apa dia? Makan je makanan haram misalnya. Ya, lapar sangat ni, kan? Pergi kedai nasi lemak, akak, pandang belakang tu, ada apa tu? Kita pun ambil satu masuk poket. Ya, tak ada apa-apa pun. Oh, sorry lah kak. Kan? Okey, akak tak perasan kot. Saya memang boleh jin-jin ni saya boleh nampak dah. Okey kak, terima kasih. Padahal dia curi tu nasi lemak. Makan aja tu meletup perut. Masing-masing takkan curi makanan. Betul tak? Kerana kita makan elok, curi tak kisahlah. Ya. Curi sikit ke curi banyak, yang ada peluang untuk curi banyak misalnya kan. Kita ni apalah pemimpin ni, ya, curi duit tu lah, curi duit ini. Sebab kita ada peluang misalnya kalau jadi cashier kedai runcit boleh curi RM1 2 je kan. Besok cuba jadi menteri ke apa, ada peluang misalnya untuk terima rasuah, ya, haji kan. Kalau ustaz boleh kata arak tu halal kan, saya bagi 1 bilion dekat ustaz. Macam mana? Apa? Macam on tak on. Oh, istiharah. Nampak tak?
Hadirin sekalian, nak begitu. Kita sebab apa kita boleh buat dosa ni? Kerana apa dia? Dia punya efek dia tu lambat dekat akhirat. Kecuali orang yang Allah Taala sayang. Ya. Bila dia buat tu, Allah Taala uji supaya dia kembali pada Allah. Berapa ramai orang yang dia kumpul duit, berlumba-lumba, cari harta untuk perompak. Kumpul harta tapi untuk perompak. Ya. Bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi azan buat tak tahu, duk baca WhatsApp lagi, layan klien. Padahal jual top up, dia jual top up. Ya. Jadi adik sekalian dia sibuk cari duit, nak buat apa tu? Nak beli motor Wisuku. Ya. Dapat je duit, beli motor Wisuku. Katalah dia guna Shopee lah. Ya. Jadi nak deliver dia punya motor Wisuku tu, dia punya commission, dia punya deliver tu RM50. Jadi orang yang tukang deliver tu, abang post tu, daripada aku ambil 50, baik aku ambil motor Wisuku ni. Jadi sekalian, rupanya setahun, 2 tahun kita kerja nak beli motor Wisuku tu, akhirnya melopong kita, menganga kita. Putih mata bahasa Melayunya. Ya, tak dapat. Yang dapat perompak. Kita setahun 2 tahun kumpul untuk perompak. Nampak tak? Hadis sekalian nak beritahu apa dia? Ya, nak beritahu kat dunia ni, ya, kita kena tahu bahawa apa dia? Bahawa fokus kita adalah akhirat. Jangan kita apa dia? Jangan kita terlalu leka dengan dunia sampai kita lupa dia punya tujuan hidup. Mujur Allah Taala uji sedemikian. Mulalah datang masjid surau. Hidup lagi kau ni. Ingat kan dah tak ada dah. Kenapa cakap macam tu? Yalah, lama dah tak ada datang surau. Jangan cakap macam tu kat kawan-kawan. Sebab baru ni ada saya jumpa orang, dulu dia baru nak try pergi masjid sekali, terus kata macam tu, terus tak datang. Kenapa kamu tak datang masjid? Bukan tak nak datang Ustaz, ada mulut-mulut puaka je. Kenapa? Saya baru je datang, dia kata, hidup lagi kau punya. Allah, terus tak datang. Maknanya kita support lah mana-mana yang nak berhijrah tu kan. Jangan diperli-perli kita kata. Jadi mujur Allah Ta'ala uji tu Allah sayang. Sebab apa dia? Akhirnya dia kumpul duit banyak apa semua, dia nak beli motor Wisuku tak dapat. Ya, putih mata, baru dia tahu semuanya rezeki itu datang daripada Allah. Dia tak ada kuasa. Kumpul banyak mana kalau bukan rezeki dia takkan dapat. Mulalah datang surau, masjid. Allah uji dia. Untuk apa dia? Bukan Allah Ta'ala zalim dah. Allah Ta'ala nak bagi apa dia kesempatan untuk dia dekat dengan Allah. Ni ujian hadis sekalian. Ya, ingat apa yang berlaku kat dunia dia tidak akan pernah merugikan sesiapa. Ya, hadis sekalian, ada di antara kita misalnya ada konflik. Ya. Di mahat-mahat, di sekolah-sekolah misalnya, ya, mogok nak berhenti kerja. Ya, ni sekalian tak nak bantu agama. Islam tak pernah rugi. Kita yang perlukan Islam, Islam tak pernah perlukan kita. Ya, kita nampak rugi. Ya, sekolah jadi merundum dan sebagainya tanpa bantuan daripada kita. Tapi kita silap. Jadi sekalian, ya, Allah ni bukan menilai sesuatu dari sudut yang dinamakan prestasi, tapi Allah melihat dari sudut apakah usaha yang telah kita buat dekat dunia ni. Jadi sekalian, ya, dalam hidup ni ingat apa yang berlaku sama ada baik dan buruk, semuanya baik. Kerana dalam kamus manusia ada untung rugi, tapi pada Allah semua yang Allah Taala jadikan walaupun rugi pada hakikat manusia, tapi baik untuk kita hadirin sekalian. Ya, seterusnya. Amr bin Dinar berkata, ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan di hujung kota, maka sakitlah saudaranya itu kemudian mati. Maka setelah diselesaikan persiapannya dibawa ke kubur. Kemudian setelah selesai mengkuburkan dan kembali pulang ke rumah, ia teringat pada kantung yang dibawa dan tertinggal di dalam kubur. Diuruskan seorang jenazah, dia adalah kantung dia punya beg dia tu, dia letak, kemudian tertanam sekali. Allah, patah balik semula, gali semula. Ya. Maka ia minta bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali. Dan sesudah digali, diketemukan kantungnya, ia berkata kepada orang yang membantunya, tolong engkau ke tepi sekejap. Ya, saya ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini. Maka ketika dibuka sedikit lahatnya, tiba-tiba dilihat kuburnya menyala api. Maka segera ia meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya. Ia bertanya, bagaimanakah perbuatan saudaraku dahulu itu? Ya, ibunya berkata, mengapakah engkau bertanyakan perbuatan saudaramu padahal ia telah meninggal? Anaknya tetap memohon supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Bila sebut saudara, dalam istilah bahasa Arab, saudara ini maksudnya adalah adik-beradik. Ya, dia tanya, ya, mak dia lah.
abang ke adik ke kakak ke kan. Apa yang berlaku sebenarnya ketika hayatnya. Kemudian diberitahu bahawa saudaranya itu selalu mengakhirkan sembahyang, subhanallah. Ya, bukan tak sembahyang, lambat-lambatkan sembahyang, menyala-nyala api dekat dalam kubur, subhanallah. Apalagi tak sembahyang. Jangan kita kata, oh ustaz kata orang yang lambat sembahyang pun kena bakar. Orang apa? Ya, orang yang mana dia tak khusyuk pun kena masuk neraka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Ya. Oh, orang sembahyang pun kena celaka, kena masuk neraka wil. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana dia sembahyang lalai, walladzina hum yuraun, yang mana dia sembahyang nak apa dia? Nak orang nak tengok dia nak buat riak pada amalan ibadah dia. Pun kena masuk neraka. Baik tak payah solat ustaz, sama masuk neraka juga. Dah. Ya, kita kata apa dia tak sama. Nak bagi tahu orang yang sembahyang pun dihumban dalam neraka, lagi tak sembahyang teruk lagi. Itu dia dah. Dia punya ujah dia. Baik di sekalian. Dan juga cuai dalam kesucian, dan di waktu malam sering mengintai rumah-rumah jiran tetangga untuk mendengarkan perbicaraan mereka. Bahasa Jawa ngoping. Dengar perbualan-perbualan orang, kemudian apa dia? Nak mengadu domba. Oh, apa dia macam ini? Apa dia panggil? Kan? Kemudian jadilah topik hangat kita di pasaran. Ya, membawang misalnya. Ya. Untuk mendengarkan perbicaraan mereka, kemudian diberitahu kepada orang lain sehingga mengadu antara mereka. Mula mengadu-ngadu kita. Ya. Dan itulah sebabnya turun seksa kubur. Kerana itu, siapa yang ingin selamat dari seksa hendaklah menjauhkan diri dari sifat namimah, adu domba di antara tetangga orang lain. Inilah namanya, ya, duk sibuk jaga tepi kain orang lain. Ada benda yang perlu kita tahu, ada benda yang kita tak perlu tahu. Dan bukan semua rahsia yang kita ada kita perlu cerita kat orang. Termasuk kita punya kelemahan dan juga kesilapan kita. Kepada siapa untuk kita boleh ceritakan? Ini sekalian. Ada beberapa perkara rahsia yang perlu kita cerita kepada apa dia? Jawapannya yang pertama, kita perlu cerita kepada orang yang layak. Contohnya kita ada apa dia? Suami kita tak memberi nafkah kepada kita. Nak ngadu kepada siapa? Ngadu kepada kawan, tak jadi apa. Ya, jadi gosip dah lah. Percaya ke kawan kita? Ya, jangan. Apa ramai yang muka macam dik shilling, depan lain belakang lain, betul tak? Lagi, aku janji. Aku takkan bagi tahu siapa-siapa. Kau cerita apa masalah? Kau cerita. Dia pun cerita. Ya. Lepas tu nanti dia bagi ke kawan dia. Alamak, aku terlepas pula. Kau seorang aja kosong. Tolong simpan rahsia ni. Ya, tolong ya, tolong. InsyaAllah kau jadi takkan. Kau tak kenal aku satgi. Dia seorang jadi satu kampung. Jangan. Ya, habis tu nak cerita pada siapa ustaz? Cerita kepada qadi. Ya, cerita kepada orang yang mana boleh selesaikan. Ingat, segala masalah rahsia hanya boleh diceritakan aib tersebut kepada hanya orang yang boleh selesaikan masalah kita. Kalau kita bercerita kepada orang yang tak boleh selesaikan masalah, sia-sia dan boleh apa dia? Merosak dan memorak-perandakan lagi ya, kekeluargaan dan sebagai institusi keluarga dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, keburukan ini boleh cerita kepada siapa dia? Kepada orang yang mana kita bimbang ya, dia akan dizalimi misalnya. Ya. Minta maaf lah, saya bukan apa. Saya kena cerita, ya. Sebenarnya pakwa kamu yang kamu gila-gilakan tu, dia sebenarnya penagih dadah, penagih arak, ya. Suka minum arak. Ya. Saya tahulah, saya kawan dengan dia. Ya. Kan benda tu mengumpat kan? Tapi dibenarkan. Kerana kita bimbang adik-beradik kita, keluarga kita. Tapi bukannya kita nak cerita satu kampung. Tapi kita nak cerita untuk menyelamatkan orang. Itu dia, faham? Tujuan untuk selamatkan orang je. Allah Ta'ala tahu niat kita. Kita nak buruk orang ke, kita nak selamatkan orang. Itu dia. Itu dibenarkan dalam agama. Ya? Takut ataupun adik kita ke bercinta dengan kawan kita dulu yang mana zaman gila-gila dulu. Mungkin kita dah bertaubat semua, kita dah tak nak minum arak semua. Contoh, Allah, adik sendiri cinta pula dengan kawan, kita tahu dah panggil dia macam mana. Itu boleh kita cerita pada adik kita. Bukan mengumpat, tapi apa dia? Nak selamatkan. Itu dia. Ya. Mengadu domba itu dibenarkan. Itu dia. Tapi saja-saja boring. Kau nak tahu tak cerita baru ni? Cerita ni. Panas lagi. Itu janganlah. Kenapa dia? Boleh mengundang kepada siksaan kubur. Ya. Baik. Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza su'ila al-muslimu fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Seorang muslim jika ditanya dalam kubur, maka ia langsung membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka itulah yang tersebut dalam firman Allah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh di mana hidup di dunia dan juga di akhirat, yaitu kalimah la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah. Orang yang mana dia beriman, hidupnya sentiasa menyebutkan kalimah la ilaha illallah, bukan saja di dunia, hatta sehingga di akhirat. Kerana besok kita punya mulut kita akan dikunci semuanya. Yang akan berkata adalah apa dia? Kita punya amalan kita. Ya, baik. Bila kita akan kata berkenaan tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, ya, dekat dunia, okey, dekat dunia lah. Tapi di akhirat, yang pertama ketika melihat malakul maut, nampak je malakul maut, kita akan sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka satu hijab kita dah mula terbuka dah. Kita dah nampak dah malaikat maut. Ya. Kemudian bila ketika menghadap pertanyaan mungkar nakir, kat dalam kubur, nampak je munkar nakir, orang beriman akan sebut, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah. Kemudian yang ketiga, ketika menghadap hisab di akhirat. Ketika mana kita nak dihisab, catatan buku, catatan amal kita datang. Tahulah kita kalau tangan kanan syurga, tangan kiri neraka Allah, na'udzubillah. Ya. Dan apakah perbincangan ataupun kelebihan ketika mana kita melihat saja malakul maut itu, kemudian kita sebutkan la ilaha illallah. Yang pertama, terpelihara daripada kekafiran dan mendapat taufik dan istiqamah dalam tauhid sehingga keluar rohnya dalam keadaan Islam. Ya. Silakan. Ya. Hadirin sekalian, nak bagi tahu apa dia? Orang yang mana ketika mana sakaratul maut itu didatangi oleh iblis dan syaitan yang akan menyerupai mak ayah dia dan sebagainya. Ya. Tujuannya nak menggagalkan tauhid kita ketika akhir hayat kita. Jadi dia membantu dengan kalimah la ilaha illallah tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, diberi selamat oleh malaikat bahawa ia mendapat rahmat. Dan yang ketiga, melihat tempatnya di syurga. Ya, orang beriman la ilaha illallah disebut saja ketika mana, ya, sakaratul maut itu datang, tuh dia nampak syurga Allah Subhanahu. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, kita sambung sikit lagi ya, berkenaan tentang ya, orang mukmin dia akan sebut pada 3 tempat, iaitu ketika sakaratul maut dengan kalimah la ilaha illallah, kemudian yang kedua ketika mana dalam kubur, dan yang ketiga ketika hari penghisapan. Ya, baik, apa dia punya manfaat dia? Yang pertama, bila sebut saja dekat dalam kubur, dekat ketika mana sakaratul maut, ya, maka ketika itu terpelihara daripada kekafiran, ya, maknanya kita mati dalam iman, mati dalam Islam. Hatta sampai situ sekalipun ya, kita diganggu akidah kita. Kalau dulu ya, mungkin dia yang diceritakan oleh alim ulama dan sebagainya, datang ya, yang menyerupai kepada apa dia, ibu ayah, lalu kata ya, sebenarnya ayah mati dalam keadaan apa dia, dalam keadaan Yahudi Nasrani. Tapi sekarang ni mungkin dah lain pula patternnya. Ya, kamu jangan mati dalam Islam, kamu matilah dalam Islam liberal. Matilah dalam Islam apa dia? Islam sosialis. Matilah dalam Islam kapitalis. Matilah dalam Islam apa dia? Ya, yang ism itulah. Ya, kapitalisme, hedonisme, liberalisme, sekularisme, itu dia. Islam juga kan, ramai kan kawan-kawan kita Islam. Ya, tapi apa dia? Agak melencong sikit akidah tersebut. Ya. Baik. Kemudian apa dia? Seterusnya, dapat diberi selamat ya, oleh malaikat bahawa ia mendapat rahmat, dan yang ketiga dapat melihat syurga. Baik. Itu ketika mana sakaratul maut. Kemudian ketika dalam kubur, disebut je ketika dalam kubur je disebut juga kalimah la ilaha illallah tersebut, ya. Maka ketika itu diberi ilham oleh Allah untuk menjawab dengan jawapan yang diredai oleh Allah. Kerana nak jawab ni bukan kita hafal. Apalah banyak mana pun, hari-hari ulang. Ya. Tapi kalau kita tidak beramal soleh, kita tak akan mampu menjawab. Kemudian yang kedua, hilang rasa takut dan gentar. Ya, orang beriman disebut je kalimah la ilaha illallah, terus tidak gentar ketika dalam kubur. Kemudian yang ketiga, melihat tempatnya di syurga sehingga kubur menjadi salah satu daripada kebun-kebun syurga. Kemudian yang seterusnya, ya, ketika mana dihisap oleh Allah, dia ucap juga kalimah la ilaha illallah. Apa dia punya manfaat dia? Yang pertama, Allah memberinya ilham sehingga dapat menjawab segala pertanyaan dengan benar. Ketika hisap, Allah tak ada tanya. Ya, ni jubah ni beli kat mana misalnya? Beli kat Mekah, beli kat Mekah. Pakai duit apa contoh? Pakai duit niaga. Niaga dapat duit daripada mana? Sumber mana? Modal mana? Ya, curi tabung masjid ke apa? Contoh. Ya, bimbang kita di sekalian. Kita bermodalkan. Walaupun kita kaya, rupa-rupanya dulu permulaan modal tersebut curi tabung masjid. Kita bangga sebenarnya saya maju dalam perniagaan ini dengan wang hanya RM50 je. Saya sekarang dah jadi jutawan. Rupa-rupanya dengan memang kaya dah 20 tahun. Dia, sepanjang dengan RM50 tu bercambah pada hasil yang tidak ada keberkatan. Subhanallah. Ini kita bimbang ni sekalian. Ya. Baik, seterusnya mudah dan ringan hisapnya. Ya, dipermudahkan, diampunkan segala dosanya, itu dia. Kemudian ya, ada juga yang mengatakan bahawa ucapan kalimah la ilaha illallah itu pada 4 tempat. Ya, bukan sahaja ketika mana melihat malaikat maut ataupun sakaratul maut, kemudian yang kedua tadi di dalam kubur, dan yang ketiga hisab. Tapi juga ada ulama yang kata yang keempat, iaitu apa dia? Ketika mana ya, berjalan di atas sirat sehingga berjalan bagaikan cepatnya, ya, seperti kilat.
Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Ketika mana orang mukmin, ketika mana dekat titian sirat juga dia akan dia akan ucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi laju sepantas kilat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dekat dunia ni marilah sama-sama kita banyakkan ucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah dimasukkan bagi syurga. Ya. Ustaz, saya memang merompak, mencuri, berzina, tapi saya ucap kalimah la ilaha illallah, saya Islam. Saya masuk syurga tak? Masuk. Okeylah. Kan? Tapi kamu kena transit dulu masuk neraka. Itu masalah dia. Memanglah orang Islam masuk syurga walaupun dia buat dosa, tapi dia kena transit dulu masuk neraka. Itu yang kita kena faham. Itu dia. Jadi sekalian, banyakkan kalimah la ilaha illallah dalam hidup kita, insya-Allah mudah-mudahan menjadi menjadi pemudah urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu sedikit perkongsian saya. Maka kita akan sambung pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Boleh tiklah dari mana-mana yang ada kitab tu. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung lagi, insyaAllah. Jadi mohon maaf atas salah dan silap sepanjang perkongsian saya pada malam ini. Dan sebelum mengakhiri, macam biasalah, siapa yang nak dapatkan madu, yang ada batuk, sesemua, influenza, macam-macam penyakit ni, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya, boleh ambil dulu dekat luar tu, berapa botol, hadiahkan kepada orang yang sakit. Boleh dekat botol ada nombor akaun, boleh transfer bil lapang, insyaAllah. Setiap pembelian bantu program dakwah saya sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Ya. Jadi tuan-tuan boleh minum satu sudu sebelum tidur dan bangun tidur, amalkan, insyaAllah. Mari kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini semua bakal jenazah, ya Allah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami, ya Allah. Ya Allah, kami sedar, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Ya Allah, api lighter, ya Allah. Api lighter pun kami tak sanggup tahan panas, ya Allah. Macam mana kami sanggup menahan perihnya api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami, sama ada yang kecil maupun yang besar. Sama ada yang kami sedar maupun yang kami tak sedar, ya Allah. Ya Allah, apabila kematian itu datang, matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Sudilah anak kami, uruskan jenazah kami. Mandikan kami, ya Allah. Kafankan kami, salatkan kami. Iringi kami ke perkuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah, seorang-seorang tinggalkan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami seorang-seorang, ya Allah, ditemani kala jengking dan ular, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, harta yang kami cari, ya Allah, hari-hari, ya Allah, kami tak bawa seposen pun, ya Allah, ke dalam kubur nanti, ya Allah. Hanya yang bawa itu hanya amalan-amalan kami, ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkan hati kami, ya Allah, agar kami dapat istiqamah dalam mengerjakan amal ibadah itu, ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Kami yang ada anak-anak, jadikan anak-anak kami saleh dan salehah. Matikan kami semua dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.